Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu untuk sama-sama kita meneruskan pengajian berkaitan dengan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan sambungan perbahasan kita terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu, yang maha baik. Yang mana pada perbahasan sebelum ini kita sudah membahaskan tiga makna atau tiga makna yang ditakrifkan oleh para ulama nama Allah At-Tayyibu itu. Yang pertama kita bincangkan dalilnya, iaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih, itulah Nabi SAW menyebutkan ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Dan la yaqbalu illa tayyiba. Dia tidak menerima, Allah tidak menerima melainkan perkara yang baik. Dan kita bincangkan dari sudut makna lughawi dan kita bincangkan dari sudut makna syar'i, yang mana makna syar'i itu kita bincangkan tiga makna. Yang pertama kita murajaah balik, kita buat revision ringkas, revisi secara ringkas. Yang pertama makna al-mutahhiru an kulli naqaisi wal uyub, al-muqaddisu an kulli afatin wa syarrin wa su'in bi kamalihi ta'ala wa jalalihi min kulli lujuh. Yang pertama makna at-tayyibu, Allah itu maha baik, maknanya al-mutahhiru an kulli naqais, yakni yang maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan, keaiban, dan suci daripada sebarang bentuk afat, yakni kekurangan, wa syarrin keburukan, wa su' dan keburukan, kerana kesempurnaan Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, yang maha agung daripada segenap sudut. Itu yang pertama, yang tayyibu juga boleh dimaknakan dengan al-mutahhiru an kulli naqaisi. Yang kita dah sebutkan, dia sama macam makna al-Quddus, al-Quddus, as-Subuh, kan, as-Salam, kan, as-Salam, yang selam, yang kita kata yang maha suci, yang maha selamat daripada sebarang bentuk kekurangan. Itulah Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, wallahu ta'ala al-munazzah an kulli wasfin khalin an kamalin atau an tayyibith thana'i fi ayyi halin min al-ahwal. Yang kedua, Allah Ta'ala itu suci ataupun jauh daripada setiap sifat yang kosong daripada kesempurnaan. Maknanya semua sifat Allah tu sempurna. Itu yang kedua, kan? Dan dalam setiap keadaan, maknanya Allah itu jauh sifatnya, zatnya daripada sebarang bentuk kekosongan daripada kesempurnaan. Maknanya semua sifat-sifat Allah itu adalah maha sempurna. Itu makna yang kedua bagi nama Allah At-Tayyibu, yang maha baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu maknanya yang maha baik fi dzatihi, pada zatnya. Fahiya akmalu zawat. Allah Ta'ala zatnya itu adalah zat yang paling sempurna. Zat ni maknanya apa? Nafsullah, diri Allah. Allah tu, kan?
Allah itu sendiri zatnya adalah maha baik, maha sempurna. Dan bersifat Allah Ta'ala itu bi'a'la wa akmalis sifat, dengan sifat yang tertinggi dan terpaling sempurna. Dan At-Tayyibu juga yang maha baik juga pada nama-namanya. Pada nama-namanya. Kerana apa? Kerana li'imba'iha an ahsanil ma'ani. Kerana Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita nama-namanya itu dengan makna-makna yang terbaik, dan itulah dimaknakan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang maha indah. Al-husna kita dah bincang pada perbahasan yang sebelum-sebelum ini, yang sering kita ulangi, fi ghayatil husni wal jamal wal kamal. Yani al-husna maknanya nama-nama Allah itu mencapai kemuncak keindahan, kebaikan, kesempurnaan. Itulah kita sebut asmaullahil husna. Jadi bila kita faham nama Allah At-Tayyibu ini, keterkaitannya dengan makna-makna yang semuanya menjurus kepada kebaikan, kesempurnaan, jauh daripada sebarang bentuk kekurangan, sebarang bentuk kecacatan, sebarang bentuk keaiban, maka akan menatijahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbelah bagi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu sangat-sangat menyintai Allah. Sangat-sangat menyintai Allah. Jadi bila kita sebut Asmaul Husna ni, kita jadi seronok. Bila sebut mana-mana nama Allah sahaja, kita jadi seronok, kita jadi gembira, kita jadi apa? Kita jadi happy. Sebaliknya, orang yang kosong pengetahuannya daripada mengetahui nama-nama Allah, Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah, lagi yang mempunyai sifat yang tertinggi, maka apabila dibacakan ataupun disebutkan atau mendengar tentang nama-nama Allah yang maha indah ini, dia tidak rasa apa-apa. Wallahul musta'an. Yang ni kita takut, yang ni kita risau, yang ni kita bimbang. Jadi ada orang yang dia kalau dengar nama-nama Allah ni, dia tak rasa apa. Kan, dia tak rasa apa. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan merasa gemetar, dan mereka akan merasa, kita katakan merasa apa, kita kata merasa takut, merasa agung, merasa, kita kata apa, merasa sangat bergetar hati mereka apabila disebutkan nama Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maknanya orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, makna wajilat qulubuhum fazi'at wa khafat, maknanya dia merasa takut, gemetar, merasa takut, hati-hati mereka, kerana mereka tahu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu bahawasanya Allah Taala itu adalah Al-Azim, Al-Qadir, At-Tayyibu, yang maha baik, yang maha agung, yang maha sempurna daripada sebarang bentuk kekurangan. Jadi pengagungan itu ada dalam hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka, mereka bertambahlah keyakinan mereka, bertambahlah pengetahuan mereka tentang Allah, bertambahlah keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Sebab apa? Sebab pengetahuan mereka tentang Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita lihat itu adalah hasil daripada keimanan kita kepada nama-nama Allah. Jadi orang-orang beriman, dia bila dengar nama-nama Allah ni, dia akan rasa
gementar, dia rasa takut, dan dia akan rasa gembira, dia akan rasa cintakan Allah, dia akan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan maknanya seronok, kan? Dia gembira bila mendengar nama-nama Allah itu. Jadi berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang tak beriman ni macam mana pula? Mereka ni terbalik. Bila wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bila disebutkan nama Allah, disebutkan Allah sahaja, kan? Sembah Allah sahaja, nama Allah sahaja, sembah Allah sahaja, wahdah hanya Allah sahaja, kan? Dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maknanya daqat wa nafarat, menjadi sempit. Isma'azzat maknanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah jadi sempit. Daqat wa nafarat, itu maksud isma'azzat. Maknanya dia menjadi sempit dan melarikan diri. Maknanya menjadi liar. Bila dengar nama Allah kan, jadi liar. Kita tak nak sampai tahap tu. Kalau tu maknanya memang kosong hati kita. Wa idza dzukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi apabila disebutkan nama-nama selainnya, yakni sembahan-sembahan mereka, wali-wali mereka, berhala-berhala mereka, idza hum yastabshirun, mereka pun seronok, mereka pun gembira. Tengok ni wali kita, ini jadi kita kata itulah hati orang-orang yang tidak beriman. Dia hati-hati kan. Jadi kita ni bila kita sebut nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, kita seronok. Kalau tak ada rasa seronok lagi tu macam kita kena usahakan. Kita kena usahakan. Macam kita dengar Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran kita rasa happy, kita rasa seronok. Alhamdulillah, itu tanda hati kita ini lembut. Itu tanda hati kita ini ada kemurnian, ada kesucian. Walaupun kita mempunyai kekurangan, kita ada dosa, maksiat dan sebagainya, tetapi bila kita dengar Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, kita rasa seronok, kita rasa tenang, kita rasa happy, kita rasa tak serabut, kita rasa gembira. Maknanya itu tanda-tanda adanya, kita kata, iman di dalam hati kita, kan? Sama macam Al-Quran. Bila kita baca, kita lagi rasa manis. Kita baca, kita lagi rasa tasyawuq, kita rasa rindu lagi nak baca. Bukan kita tadarus kan. Tadarus tu tengok berapa bila nak habis ni. Kan, tengok kali-kali tu waktu memang kecil-kecil dulu kan. Ingat ke waktu kita kecil-kecil dulu, kita tak faham Quran yang kita baca, tapi kita bacalah pasal kita ikut ayah kita pergi tadarus. Jadi kita ikut saja tadarus. Lepas tu kita nak habis tu kita tengok berapa helai lagi nak habis kan. Sebab waktu tu kita tak faham lagi Quran kan. Jadi kita macam tu lah. Tetapi bila kita dah dewasa, bila kita dah tua ni, maknanya bila kita dah faham, bolehlah faham ayat Quran, kita boleh memahami, buka baca tafsir dan sebagainya. Jadi kita rasa tak ada dah macam dulu. Tak ada dah kata nak usyuk nak jeling-jeling berapa lagi nak habis ni, juzuk tu berapa lagi. Satu juzuk tu lagi berapa muka surat nak habis kan. Kita tak segera kan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah campakkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Al-Quran. Jadi kita bersyukur. Kena bersyukur lah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada pun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu sebutkan, hendaklah kamu ucapkan tanda kesyukuran. Jadi kalau kita diberikan nikmat terhadap Al-Quran, terhadap kalamullah, kita ada kita rasa seronok tu, maknanya kita bersyukur kepada Allah. Sama juga bila kita bincangkan tentang nama-nama Allah ini, kita dengar nama-nama Allah itu, kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita rasa habis keserabutan dunia itu, kita lupa kan. Kita banyak, memang kita semua serabut masalah-masalah dunia ni macam-macam kan. Masing-masing kita ni ada masalah masing-masing, tetapi bila kita buka Al-Quran, bila kita dengar nama-nama Allah itu ada di dalam ayat-ayatnya, kita pergi solat tarawih, dengar imam baca Quran, baca kalamullah, baca ayat menyebut tentang
innallaha sami'un alim, innallaha azizun hakim, ar-rahmanir rahim, ar-rahman 'allamal Quran, dibacakan nama-nama Allah itu disebut dalam ayat Quran, maka kita rasa happy, kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita rasa tasyawuq, kita rasa rindukan, nak dengar lagi kan. Maksudnya hari ni kita selesai, kita nak pergi dengar lagi Al-Quran yang dibacakan. Itu tanda-tanda iman yang mekar dalam hati kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ihtisaban, mengharap ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang sebelum, yakni dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita lihat balik, itulah maknanya Nabi SAW memberikan kita gambaran tentang proses madrasah Ramadan itu adalah untuk menyemai dan juga kita kata bukan menyemai, maknanya menyemaikan lagi dan menyemarakkan lagi keimanan kita, itu ditambahkan lagi. Baik, itu kita selitkan tentang apa orang panggil nama Allah itu At-Tayyibu, dan kaitannya dengan kita kata hati kita apabila kita mendengar nama-nama Allah itu disebutkan di dalam ayat-ayatnya, kita baca dan sebagainya, itulah yang kita nak. Baik, jadi yang tu yang ketiga kan, makna yang ketiga, maknanya Allah Ta'ala itu pada nama-namanya itu mempunyai kebaikan dan mempunyai makna-makna yang tertinggi, yang terbaik, wa asyrafid dalalat, dan mempunyai petunjuk-petunjuk yang sangat mulia. Wa tayyibu, yang tadi tu kita sebut petunjuk-petunjuk lah, petunjuk-petunjuk nama-nama Allah itu maknanya memberikan ketenangan kepada kita bila kita sebut, memberi, itu semua petunjuk-petunjuk yang memberikan apa kita kata dalalat, asyrafud dalalat, yang memberi petunjuk kepada kita. Wa tayyibu fi af'alihi, dan juga kebaikan Allah tu, Allah Ta'ala itu maha baik juga adalah pada perbuatan-perbuatannya, di annaha fi ghayatil haqqi was shawab, kerana setiap perbuatan Allah itu, af'alullah, adalah pada kemuncak kebenaran dan pada kemuncak ketepatan, kebenaran dan ketepatan. Yakni semua perbuatan Allah, af'alullah, sama ada yang ditetapkan secara qadari, kauni, ataupun yang Allah takdirkan di alam ini, ataupun Allah tetapkan hukum hakam syariat, jadi dari sudut syar'i, semuanya adalah baik-baik belaka. Kan, la yaf'al illa al-akmal, Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu perbuatan ketetapan melainkan yang paling sempurna, wal ahsan, yang terbaik, wal atyab, yang paling baik, yang paling apa kita kata baik. Dan Allah Ta'ala juga wattayyibu fi aqwalihi, Allah Ta'ala juga maha baik pada perkataannya. Ini kalamnya Tuhan, kalam Tuhan maknanya Al-Quran, iaitu apa maknanya? Sadaqa fil akhbar, yakni Allah Ta'ala benar pada penceritaan khabar-khabar yang Allah khabarkan kepada kita dalam Quran. Wa adlun fil awamiri wal manhiyat, dan adil dalam perintah dan juga larangan-larangannya. Jadi itu makna yang ketiga yang kita dah bincangkan pada kelas sebelum ini. Makna yang keempat, jadi kita masuk makna yang keempat lah. Makna bagi nama Allah At-Tayyibu, wa huwa alladhi tayyibal jannata lil mu'minin faja'alaha dhata rihin tayyibah bi atyabi ma yakunu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, dalam surah Muhammad ayat ke-6. Yakni serta dia, Allah memasukkan mereka, yakni orang-orang beriman, ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Ini kita akan tengok tafsir. Kita akan tengok tafsir ulama pada ayat ini. Kalau kita lihat dalam tafsir ayat ini, ada beberapa tafsiran. Yang pertama tafsiran Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini yang apa, kaitan dia sangat jelas dengan maksud nama Allah At-Tayyibu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, turjumanil Quran, pentafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berikanlah pemahamannya kepada agama dan
ajarkanlah dia takwil yakni tafsir. Ketika mentafsirkan ayat dalam surah Muhammad ayat 6 itu, wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum ay tayyiban lahum. Tayyiban ay au tayyibaha lahum, yakni Allah Taala arrafaha lahum, yakni Allah memasukkan mereka ke dalam syurga, orang-orang beriman ni ke dalam syurga. Arrafaha lahum maknanya dan Allah lah yang membaikkan atau menjadikan syurga itu sangat baik, menjadikan dia yang paling senang, yang melazatkan apa sahaja nikmat yang ada dalam syurga, memaniskan air-air yang ada di dalam syurga, mengharumkan dengan aroma yang indah, menambahkan aroma yang sangat wangi, yang menambahkan selera dan memberikan bau-bau yang harum di dalam syurga. Itu antara tafsir yang sabit daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bila Ibn Abbas ditafsirkan dengan tayyibaha lahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Kalau kita buka translation, terjemahan, kita akan nampak selalu kebanyakan terjemahan Al-Quran translation dia akan datangkan arrafah lahum tu dengan satu tafsiran lain. Tafsiran yang menyatakan Allah masukkan orang-orang beriman ke dalam syurga seperti yang Allah sifatkan kepada mereka. Maknanya apa sifat-sifat syurga yang telah Allah ceritakanlah. Itu tak jadi masalah. Tafsir itu juga sabit. Tetapi kita bagi tafsir Ibn Abbas tu dia orang panggil apa? Dia memang ada kaitan secara langsung dengan nama Allah At-Tayyibu. Sebab Ibn Abbas kata tayyibaha lahum. Maknanya Allah menjadikan syurga itu baik belaka, menyenangkan, melazatkan nikmat-nikmat yang ada dalamnya, memaniskan sungai-sungai yang ada di dalam tu, yang menjadi minuman ahli syurga kan, mengharumkan, menambahkan aroma, mewangikan, menambahkan selera, memberikan bau yang harum. Semua itu dalam makna tayyibah. Tayyibah kan. Jadi itu adalah syurga. Jadi itu adalah makna at-tayyibu yang keempat. Allah allazi at-tayyibu, yang maha baik, dia yang tayyibal jannata lil mu'min, dia yang menjadikan syurga itu sangat baik, sangat lazat, sangat wangi, aromanya, menambahkan seleranya, selera ahli syurga itu, dan juga apa nikmat-nikmat yang ada dalamnya, melazatkan, memaniskan, semua yang baik-baik. Senang cerita, semua yang baik-baik. Jadi itulah kita katakan makna innallaha tayyibu la Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kan? Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima melainkan yang baik-baik belaka. Jadi itu makna yang keempat. Makna yang keempat ni sebenarnya dia bagi motivasi dekat kita. Dia bagi, kita kata apa? Yalah, bila kita baca Quran dengar tentang syurga ni, kita rasa apa? Dunia ni jadi apa? Lupa habis lah. Kalau kita faham macam mana keindahan dan kenikmatan dalam syurga ni yang Allah khabarkan dalam Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, jadi kita akan terlupa apa keindahan di dunia ni. Kan, itulah kalau kita ada rasa stres, rasa, ini antara tips yang penting. Kalau kita ada rasa stres ketika bekerja, berurusan dan sebagainya, bukalah Al-Quran, bacalah ayat-ayat Al-Quran ni, tengoklah tafsirnya, maknanya, lihat dan teliti, baca, tadabbur, dan kenangkan apa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri di dunia ini, dan juga kenangkan juga apa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Quran tentang syurga. Cari kan, ataupun cari buku-buku yang menghimpunkan tentang kenikmatan syurga dan sebagainya yang ditulis oleh para ulama. Apa kita ataupun buka tafsir ayat Quran tentang apa nikmat-nikmat syurga dan sebagainya. Itu kadang-kadang perkara-perkara itulah yang akan menambahkan motivasi dan semangat kita. Dan dalam bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi lah. Maknanya kita berkongsi hadis-hadis macam di media-media
yang apa dikendalikan oleh sahabat-sahabat kita. Contohnya ada apa poster-poster yang menceritakan kelebihan-kelebihan ibadat puasa, apa nikmat yang kita akan dapat, syurga Ar-Rayyan, dan macam-macam lah. Itu semua adalah perkara-perkara yang dapat membantu meningkatkan motivasi kita. Sebab itu jangan kita remehkanlah usaha-usaha untuk menyebarkan kebaikan itu dengan pelbagai medium yang kita ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan kita dapat semangat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, ay kata Ibnu Abbas tayyabaha lahum. Tayyabaha maknanya Allah lah yang menjadikan dalam syurga tu semuanya baik-baik belaka, wangi, harum, indah, manis, menambahkan selera, menambahkan aroma, kelazatan yang sangat dahsyat, memberikan bau haruman yang wangi, memaniskan, menyenangkan, semualah, semua makna erti kata tayyabaha maknanya semua kebaikan itu ada di dalam syurga. Jadi kita kat dunia ni pun kita pun tak suka kan keadaan contohnya kita secara fitrahnya kita ni tak sukalah benda-benda yang tidak baik kan. Kalau kita bau-bau yang tak kita kata bau sampah ke, bau busuk dan sebagainya, kita tak suka kan. Secara fitrah normal orang tak suka kan bau busuk kan dan sebagainya. Sebab itulah Nabi SAW sangat menyintai tib. Makna tib makna apa? Tayyib maknanya daripada tayyibah. Sama juga minyak wangi minyak wangi tu kan. Maknanya antara perkara yang Nabi SAW paling suka kan dalam hadis kan disebutkan antaranya minyak wangi. Cuma kena tambihlah kepada orang-orang perempuan. Orang perempuan dia tak bolehlah memakai minyak wangi itu ketika keluar rumah dengan haruman-haruman yang boleh menarik. Bahkan ada ancaman daripada Nabi SAW untuk wanita yang memakai haruman atau memakai minyak wangi. Kita kata memakai minyak wangi sehingga harumannya itu dapat dicium oleh orang yang ada di sekelilingnya, kadang-kadang meninggalkan kesan. Dan Nabi SAW menyebutkan fahiya zaniyah. Maknanya wanita itu adalah ciri-ciri wanita yang Nabi SAW kata dosa dia sama macam kita kata dia punya bukan dosanya, kita kata dia ancaman Nabi SAW. Nabi kata fahiya zaniyah, wanita macam itu adalah kebiasaan orang-orang yang penzina. Wal'iyadzubillah, maknanya itu ancaman. Kata para ulama ancaman maknanya orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi ni bau kuat-kuat, maknanya sampai boleh menarik perhatian. Tak boleh kan, biar dia tak pakai minyak wangi kat luar kan, tapi di rumah maknanya bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak tak ada masalah. Tapi kat luar tak boleh, itu orang perempuan. Tapi kita tahu bahawasanya kita nak bincang apa, semua orang suka minyak wangi kan. Semua orang minyak wangi kan, semua orang tak ada orang yang tak suka, kecuali kalau orang tu dia mengamalkan ajaran-ajaran pelik-pelik. Ajaran-ajaran pelik-pelik ada, ajaran-ajaran nak kebal dan sebagainya, dia tak boleh wangi-wangi. Dia kena tak mandi beberapa bulan, dia kena masuk dalam tempat-tempat yang kotor, kena bertapa dekat tong sampah ke ataupun dekat gua yang tinggi, bukit bukau dan sebagainya, tak boleh mandi sebagainya nak dapat ilmu kebal. Orang-orang dulu panggil apa, ilmu dia panggil apa, kepala tai. Ini orang tak tahu kan. Orang sekarang ni mungkin dah terhapuslah amalan-amalan khurafat tu, tapi memang ada amalan tu. Kepala tai ni dia panggil kepala tai. Ni amalan sya'wadah, amalan termasuk amalan khurafat, amalan syirik iaitu ilmu yang dianggap sebagai untuk mendapatkan kekebalan. Jadi dia kena buat apa? Dia tak boleh mandi. Dia tak boleh mandi, dia tak boleh ambil wuduk selama beberapa bulan. Tak boleh mandi, tak boleh ambil wuduk tu maknanya tak solat lah. Bila tak solat, bila tak mandi, jadi kita kata syaitan lah datang. Bukannya malaikat kan, bukannya kita kata apa, kebaikan yang datang. Jadi itu adalah contoh lah, maknanya amalan-amalan khurafat tu kan. Jadi amalan khurafat tu tak baik lah, sebab pada fizikal, dari sudut fizikal pun kita dah nampak dah kan, seorang yang buat pengamalan macam tu busuk dan sebagainya, jadi takkanlah
malaikat nak turun bagi ilham dekat dia ketika itu, tak boleh kan. Jadi ataupun memberikan bantuan, tak ada, syaitan lah yang akan mewahyukan kepadanya dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan itu kan. Sebab itu kita orang Islam disunatkan untuk kita ketika solat, ketika apa kita kata untuk mengerjakan solat, kita memakai wangi-wangian, maknanya apa, kita siwak, gosok gigi kan, siwak, menghilangkan bau-bau yang ada di mulut untuk baca Quran, dan Quran itu ketika nak baca kalamullah, maknanya kita menyucikan diri kita, mengambil wudu, kemudian siwak, disunatkan untuk siwak, untuk kita membersihkan mulut kita ketika membaca Al-Quran, dengan siwak, memakai pakaian yang cantik, memakai pakaian yang indah, maknanya ketika ibadat dan sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka untuk merealisasikan makna nama Allah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah tu maha baik dan dia tidak menerima mereka yang baik-baik. So kita dah bincang sebelum ni, nak cakap pun benda yang baik-baik, nak ungkap pun perkataan yang baik-baik, kita nak cakap, kita nak kata, nak fikir benda-benda yang baik-baik. Maknanya Nabi SAW kana yu'jibuhu at-tafa'ul. Nabi SAW sangat suka perkataan-perkataan yang baik, positif. Yu'jibuhu at-tafa'ul. Tafa'ul maknanya kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik, yang mengandungi makna-makna yang baik. Semua itu adalah kita kata dalam rangka untuk merealisasikan keimanan kita kepada nama Allah At-Tayyibu. Sebab itu pakai yang baik-baik, makan yang baik-baik, yang kita bincang sebelum ni kan, kulu min tayyibat, makan yang baik-baik, jangan makan yang kotor-kotor, jaga kebersihan. Itu semua dalam rangka kita nak merealisasikan keimanan kita terhadap nama Allah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Jadi nak cakap pun cakap baik-baik, cakap benda yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ay falyaqul amran tayyiban. Maknanya cakap benda-benda yang benar, cakap benda-benda yang baik, yang khairan, yang baik. Kalau bang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap dengan percakapan yang baik. Au liyasmut, atau kalau dia tak ada benda yang nak baik, benda-benda baik yang dia nak cakap, maka diam. Jadi ini masalah bila orang hari ini, bila mulut itu tidak dijaga, lisan itu tidak dijaga, sehingga kan kita lihat hari ini kan, bukan orang awam, bukan orang biasa-biasa ni, orang-orang yang terlibat dalam berceramah, penceramah dan sebagainya pun dah berani dah mencarut dalam ceramah, cakap benda-benda tak baik dalam ceramah. Jadi kalau penceramah, ustaz, tok khatib, ataupun ceramah, ustaz pun dalam ceramah agama yang sepatutnya baik itu sudah mencampurkan dalam ceramah macam itu benda-benda yang buruk, mencarut, perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi macam mana kita nak menjadi contoh kepada generasi muda, anak-anak kita dan sebagainya, kalau kita dalam ceramah pun duk cakap benda-benda yang tak baik, benda-benda perkataan-perkataan yang tidak sopan, perkataan ataupun mencarut dan sebagainya. Jadi lepas tu bila tak dapat tauliah, marah kan. Jangan salahkan orang lain. Kadang-kadang kan kita janganlah kita asyik bila tengok orang tak apa, terus kan, bila ada saja satu pihak yang kita nampak mendatangkan satu masalah, kemudian kita terus blame satu pihak lagi tanpa kita melihat dan meneliti apakah punca sebenar kan. Taklah semua orang yang tak dapat tauliah mengajar tu, ni dalam konteks apa, isu-isu semasa ni kan, bukanlah semua orang yang tak dapat tauliah tu semuanya dizalimi. Tak juga kan. Dia kena tengoklah keadaan. Macam dulu-dulu kan, asatizah kita, penceramah-penceramah yang mengajar tauhid, mengajar sunnah, tidak dapat tauliah, itu dah lama dah lah isu kan. Itu isu lama lah kan. Maknanya memanglah tak nafikan ada tangan-tangan yang gaib yang membuat keputusan tu kan, biasalah. Itu biasalah, politik dan sebagainya, biasa, kita tak nafikan. Tetapi ada keadaan yang memang kita katakan penceramah itu sendiri memang sepatutnya tidak mendapat tauliah, sebab disebabkan mulut dia kan cerupa kan, sampai ada yang Allahumma musta'an sampai mencarut dalam ceramah.
dalam masjid ke surau, tak tahulah. Tunjuk isyarat yang tidak baik. Kan? Jadi apa benda kan? Ini merosakkan. Merosakkan kita kata apa? Keindahan agama itu. Keindahan kita kata majlis ilmu. Kebaikan majlis ilmu itu rosak dengan adanya penceramah-penceramah yang tidak menjaga adab dan tidak menjaga akhlak, tidak menjaga tutur kata. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta lindung kepada Allah daripada hal-hal yang sedemikian rupa. Kerana akhlak ini adalah mawahib, yang kurniaan Allah. Yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai seorang Muslim, kita kena melatih diri kita untuk takhalluq dengan akhlak yang mulia. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dicapai dengan kita belajar. Ta'lim, ta'allum, mengajar dan belajar. Ilmu kita akan dapat. Wa innamal hilmu bittahallum, kesantunan. Kesantunan ni merujuk kepada akhlak lah. Kebaikan akhlak, kebaikan tutur kata, kebaikan peribadi, keindahan tutur kata akan diperolehi dengan tahallum. Tahallum maknanya kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kan? Untuk bercakap dengan, kita paksa diri kita untuk cakap benda yang baik-baik saja. Kan? Dah jadi orang dah bagi amanah kepada kita untuk berceramah, untuk mengajar, taklim dan sebagainya. Jadi gunalah nikmat itu dengan sebaiknya. Janganlah kita salah guna nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita nikmat untuk mampu untuk memberi ceramah, berkhutbah, memberikan nasihat, kan? Itu tak ramai orang mampu. Nikmat. Kan? Sebenarnya orang yang mengajar, orang yang berceramah ni, dia satu nikmat yang Allah bagi dekat dia. Tetapi apakah dia gunakan nikmat tu pada yang baik atau yang buruk? Jadi kalau setakat kita ini mengikuti trend penceramah itu hanya untuk memuaskan hati masyarakat, untuk memuaskan hati pihak tertentu, orang-orang politik dan sebagainya, jadi masalah. Jadi kita akan emosi dalam ceramah dan sebagainya. Tapi kalau kita objektif dalam penyampaian kita, mengajar agama, mengajar Al-Quran, As-Sunnah, mengajar perkara yang sahih dalam masyarakat, mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan objektif. Kita tak ada niat nak cakap dekat orang tu, nak cakap dekat orang ni, nak cakap dekat orang tu, nak cakap dekat orang ni, kan? Kalau kita tegur pun kita objektif. Kita tak menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, kita tak menjatuhkan aib mana-mana pihak, kan? Jadi yang kita dididik oleh syekh-syekh kita, dididik oleh ulama-ulama yang kita belajar dulu, memang macam tu, kan? Maknanya kalau ada kesalahan daripada mana-mana individu pun, kan, Nabi SAW ajar kita, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, kan, ma balu qaumin qalu kadza wa kadza, kenapalah kaum ini, orang ini cakap macam ni, tak betul benda tu, kan. Jadi Nabi SAW tak sebut nama orang tu, orang yang buat salah tu. Nabi tak jatuhkan aib dia ataupun tak buka aib dia, aib peribadi. Tapi Nabi hanya menegur keburukan atau kesalahan yang berlaku. Itu adab, kan. Ini dalam kelas, tuan-tuan dan perempuan, kerajaan kita ni zalim dan itu masuk-masuk tuan-tuan dan perempuan, kerajaan kita tu zalim. Taklah macam tu, kan. Jadi kita kena tengoklah, itu bukan makna tayyibun, itu bukan makna tayyibah. Kita mengajar, kita hasut orang untuk benci. Tak kiralah kita ahli sunnah orang yang paling tayyib. Dan tu ni, ingat perkataan ni. Ahli sunnah, mereka adalah orang yang melazimi sunnah Nabi SAW fi aqwalihi wa af'alihi wa fi da'watihi wa fi manhajihi. Ahli sunnah adalah orang yang melazimi sunnah Nabi dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam dakwahnya, dalam manhajnya, dalam seruannya semua. Jadi ahli sunnah ni, mereka punya pembawaan yang paling terbaik. Kalau dia ahli sunnah lah. Masalahnya kalau dia ahlul bid'ah tu bahaya tu. Itu yang jadi ceramah, khutbah, asyik-asyik nak maki hamun orang, nak menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada sesama Muslim. Dalam bulan Ramadan ni, kan, kita ni memanglah kita ada tak setuju ke pendapat orang lain, ataupun kita tak setuju ke dengan kerajaan. Itu kita ada hak
Tetapi janganlah kita orang pun menambahkan lagi minyak, kan? Kita menyalakan lagi api kemarahan, kebencian tu. Sepatutnya kita sebagai orang yang menyeru kebaikan, pendakwah, penceramah, pengkhutbah dan sebagainya, kita kena cool down lah kan. Kita kena settle down, kita yang menyejukkan masyarakat dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan petunjuk-petunjuk yang sahih, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita pergi, tengok ni, dia tak dapat tauliah sikit, dia tuduh orang ni zalim, tuduh orang ni kafir. Bahaya tu. Dia dah sampai over limit dah tu. Dia mengkafirkan orang yang tak aliran dengan dia, itu dah bahaya. Itu memang aja memang sampai tak tu kan. Jadi kita alhamdulillah lah, kita tengok bukan kes yang baru kan. Tak dapat tauliah ni macam-macam sebab dan macam-macam punca kan. Kadang-kadang mungkin kita tak muhasabah diri kan. Kita punya topik ceramah itu mungkin memang dengan secara tidak langsung telah memang dah dia punya kompas tu dah lari. Bukan nak cerita kebenaran, tetapi lebih pada nak menjatuhkan orang ni, nak menimbulkan persepsi yang buruk kepada orang ni, pada pihak ni, pihak tu, ke pihak A, pihak B. Tak baiklah. Tak baik kan. Jadi orang ni macam-macam, orang ni pelbagai. Jadi kita sebagai orang yang menyeru kepada kebaikan ni, kita kena raikan dari sudut tahap manusia. Khatibun nas biqadri uqulihim. Kan? Berkatalah kepada manusia, berucaplah kepada manusia mengikut tahap akal mereka, bersesuaian dengan pemikiran mereka. Jadi kita kena raikanlah. Kan? Dah kalau masjid jemput kita, masjid kan dah memang dah keluar dikri, dah memang dah keluar undang-undang, kita tak boleh cerita, tak boleh sentuh bab politik dan sebagainya. Kita kena raikanlah. Bukan bermaknanya bila raja ke sultan ke setiap negeri tu menetapkan tak boleh cakap politik tu, bukan maksudnya mereka nak beranggapan tidak ada politik Islam. Kita kena faham. Tetapi yang dimaksudkan adalah apa? Sultan dan raja-raja ni memanglah kita kata mereka manusia biasa kan. Mereka bukan Tuhan, mereka bukan separa Tuhan ke dewa ke apa, bukan. Mereka manusia biasa kan. Tetapi mereka ada autoriti dari sudut Allah perintah kita untuk taat kepada apa yang makruf. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ikutan kita pada ketaatan kepada pemerintah itu adalah kerana kita taat kepada Allah dan Rasul. Walaupun ada benda yang kita tak setuju dan sebagainya, tapi kita tetap kena taat pada perkara makruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada perkara yang bermaksiat kepada pada pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya sahaja ketaatan itu pada perkara yang makruf, perkara yang baik. Jadi adakah memberi tauliah, syarat untuk memberi ceramah, kuliah dan sebagainya itu perlu ambil tauliah tu adalah perkara yang mungkar, makruf. Baik untuk mengekang ajaran-ajaran sesat, untuk mengekang orang-orang yang tak layak berceramah, yang tak ada ilmu, yang ceramah macam apa tu kan, yang sebar hadis palsu dan sebagainya. Itulah tujuan tauliah tu. Tujuan tauliah itu untuk menyekat kemarahan orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang bukan bidang agama, atau orang yang tidak layak yang nak berceramah, yang tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentang tafsir Al-Quran, tidak belajar tentang sunnah, tidak belajar tentang hadis. Kosong. Tim kosong. Dia hanya boleh goreng. Goreng siapa pun boleh. Bagi burung kakak tua untuk goreng, dia boleh goreng, boleh ceramah. Kalau kita bagi dia suruh cakap, dia boleh cakap. Jadi kita nak kekang benda macam tu, benda tu benda yang baik, makruf. Jadi taatlah. Pergilah minta tauliah kan. Ambil dah tauliah. Tak ada isu. Kalau tak dapat, tak apa, cuba lagi. Redha. Ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah zaman berzaman. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kan, pernah kena tarik tauliah. Imam Ahmad kan, zaman Al-Wathiq. Zaman Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Harun Al-Wathiq, zaman pemerintahan mereka. Imam Ahmad disekat. Imam Ahmad bin Hanbal kan. Imam Ahmad tau, bukan orang calang-calang. Imam ahli sunnati wal jamaah. Diberi dia dipenjara 2 tahun kan sebab mihnah, fitnah khalqul Quran. Isu akidah. Disekat dan dikenakan tahanan dalam rumah dan ditarik tauliah. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Dia duduk dalam rumah hampir 2 tahun. Dia kena penjara hampir 2 tahun. Kemudian lepas tu zaman Harun Al-Wathiq tu,
Harun al-Rasyid ni memang zalim lah ketika itu, kemudian dia bertaubat kan. Zaman Ja'far al-Mutawakkil barulah Khalifah Ja'far al-Mutawakkil baru bebaskan semua sekatan kan. Tapi Imam Ahmad tengok Imam Ahmad dia tak bila dia ditarik tauliah oleh Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim di penjara dan juga ditarik tauliah, Imam Ahmad tak hasut anak-anak murid dia supaya memberontak ke, maki hamun khalifah ke, tak. Imam Ahmad tetap memerintahkan mereka supaya taat pada perkara makruf. Subhanallah. Itu ulama ahli sunnah. Itu ulama rabbani. Tapi kita tengok zaman sekarang ni baru kena tarik, baru tak ada tauliah. Bukan tak ada tauliah pasal apa? Pasal bukan orang tak bagi, pasal kau sendiri tak pergi ambil tauliah. Kau sendiri sombong, tak mau ambil tauliah. Ini masalah penyakit. Bukan kita penyakit orang-orang yang dah berceramah banyak apa semua ni, tapi kadang-kadang ada sombong. Bukan kita nak kata kat orang lah, tapi ada kesombongan. Maknanya orang dah bagi peluang untuk ambil tauliah, dia tak mau ambil tauliah. Tapi kata sebab saya dah ceramah lama. Kan? Sedangkan macam mana dia ceramah lama sedangkan dia tidak dites, tidak diuji keilmuan dia. Tauliah tu untuk test lah. Kita tak nafikan ada orang yang memang orang yang jaga tauliah ni memang salah guna, adalah kan. Kita bukan kata tak ada. Ada je orang yang menjaga di bahagian tauliah tu pun memang ada orang yang tak amanah lah, maknanya dia pilih bulu, pilih geng-geng dia saja dia bagi dan sebagainya. Ada lah, memang tak nafi kan. Tapi bukan bermakna semua negeri macam tu. Kan? Ada negeri-negeri yang memang diketat, ada negeri-negeri yang memang dia ada zaman sebelum-sebelum ni ada yang memang salah guna kan. Ada yang memang isu-isu yang kita pernah dengar sebelum ni. Ustaz-ustaz yang alim, yang ada kelayakan yang tinggi, yang mahir dalam ilmu hadis, yang mahir dalam fiqh, yang mahir dalam ilmu-ilmu Islam, Al-Quran dan Sunnah tu sentiasa diajak kepada Al-Quran dan Sunnah tapi tak dapat tauliah. Boleh kan? Tapi mana-mana orang artis yang baru bertaubat berapa bulan, dapat pandai berceramah terus dapat tauliah. Orang pelik kau tu. Macam ustaz kita ada juga yang tak dapat tauliah. Ataupun yang diberhentikan tauliah secara serta-merta atau tanpa sebab. Ada juga. Tak tahu sebab apa. Dah dapat dah tauliah tapi diberhentikan. Kita pun tak tahulah kan nasib kita, tapi kita kata ala kulli hal, isu tauliah ni kita kena faham dengan objektif. Apa tujuan orang buat tauliah tu? Sebenarnya baik. Cuma memanglah ada kekurangan dan sebagainya. Itulah pejabat agama dia kena tampung benda-benda tu kan. Dia mudahkan urusan, jangan pilih bulu. Kan? Jangan pilih bulu, maknanya geng dia saja bagi. Kita bagi geng kita saja. Yang bukan geng kita, yang tak setuju pendapat kita jangan bagi. Itu tak amanah. Itu dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Ini isu tauliah ni kan. Jadi isu tauliah ni bukanlah benda yang kita kena faham. Maknanya dia bukanlah benda yang buruk 100%. Bahkan ada kebaikan dan ada juga keburukan yang boleh berlaku apabila disalahgunakan. Kan? Kita tak setujulah kalau orang yang tak apa-apa pun diberi tauliah kan. Artis baru bertaubat, dia sepatutnya pergi belajar lagi, bukan bagi ceramah. Tapi mudah je dapat kan. Tak apa dulu kan. Dia pelakon ke apa kan. Pelawak ke apa kan. Dia pandai ceramah sikit, dah dia berlakon, memanglah pandai ceramah lah. Dia boleh. Tapi kalau dia bukan ahli ilmu lah. Kan? Ahli ilmu tahu, orang yang bukan ahli ilmu dia tahu ni kaki ni khutabah, ini khussas, ini wu'af. Ini penglipu lara, pencerita. Tak sampai tahap ada ilmu pun. Penuntut ilmu pun mungkin tak sampai. Kan? Jadi, kita katakan itu isu tentang tauliah. Kadang-kadang disebabkan oleh kekurangan penceramah itu sendiri kan. Tak dinafikan. Sebab ada memang dapat laporan kan dalam ceramah mencarut, menunjukkan isyarat-isyarat yang tak baik. Itu kan tak ada. Dan kita kadang-kadang memang rasa lemah dan rasa sesak dada bila tengok bila dengar ceramah kan dalam masjid tu, dia duk cerita tentang ucapan-ucapan, perkataan-perkataan digunakan tu yang dipilih adalah ucapan yang tidak baik, perkataan yang tak baik, mencarut, perkataan lucah, double meaning, buat lawak double meaning dan sebagainya. Itulah kita kata tujuan tauliah itu kan adalah untuk mengekang orang-orang yang tidak ada capability, tidak ada kelayakan dari sudut ilmunya, dari sudut akhlaknya untuk menyampaikan ceramah. Itu kita tak maulah nanti
orang Islam kan, orang bukan Islam, orang non Muslim yang nak berjinak-jinak dengan Islam, dia pergi masjid, dia dengar ceramah, apa ni? Apa ni penceramah Islam ini, mencarut dalam masjid. Lepas tu dia tak jadi masuk Islam. Ada kes tau. Ada kes. Sebenarnya dia cerita oleh sahabat kita. Ada kes orang yang nak masuk Islam, dia tak jadi masuk Islam bila dia tengok akhlak yang buruk ditunjukkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Taruhnya penceramah kena jagalah kan akhlak, ucapan, tingkah laku kita tu kan. Janganlah. Tu kita kata kena ada tauliah lah. Dari sudut tu lah kan, dari sudut tu. Jadi ialah orang yang mampu untuk mempermudahkan urusan tauliah kan. Macam ustaz-ustaz sunnah, ustaz-ustaz yang mengajar tauhid, mengajar ahli sunnah, mengajar kebenaran ni, kena usahakan. Maknanya untuk mempermudahkan urusan tauliah kan. Jadi kita tak mau merosakkan agama Islam yang indah, yang murni, yang kita kata yang bersih daripada perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang jijik, perkara-perkara yang mungkar kan. Itu belum lagi kalau kita nak tambah lagi, bukan setakat suka mencarut, hadis palsu yang disebarkan di masjid, di mimbar-mimbar dan di media-media sosial, itu pun banyak, susah nak kekang kan. Jadi paling kurang bila adanya kawalan di masjid, di surau, di setiap negeri itu, akan kuranglah mudarat kan. Kita nampak, kita kena tengok dari sudut positif kan. Paling kurang akan kuranglah mudarat. Maknanya mungkin dia berceramah dalam YouTube ke dalam TikTok ke apa. TikTok ni memang pelik-pelik sekarang kan. Macam-macam pelik-pelik, ajaran pelik-pelik sekarang ni kat TikTok kan. Jadi sebar hadis palsu, tak ada rasa takut kat Allah, tak ada rasa itu dosa kan. Sedangkan Nabi SAW bagi ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka persiaplah tempat duduknya dalam neraka. Jadi itu ancaman Nabi SAW. Jadi kita tak boleh anggap benda tu kita tak perlu kawal, biarlah orang nak cakap apa pun, biarlah penceramah tu macam mana, itu bahaya. Sebab itu balik pada nama Allah At-Tayyibu, innallaha tayyibu, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa tayyibah, tidak menerima melainkan yang baik-baik belaka. Jadi itulah kita kata proses. Maknanya kita kata kita nak faham macam mana agama kita ni. Bila kita faham maksudnya Allah Ta'ala itu At-Tayyibu, maha baik, agama yang Allah Ta'ala turunkan ni juga Islam adalah baik. Tetapi yang merosakkan imej agama, merosakkan nama agama ini adalah penganut-penganutnya, bukan agama itu sendiri. Kita faham kan? Ni sampai tengok kan, baru-baru ni bila ada orang share kan, kat mana tah dia buat ketuk gendang, buat bising waktu sahur kan. Kononnya alasan nak kejut orang bangkit sahur. Kemudian kita tengoklah ada komen-komen maknanya daripada netizen kan, orang-orang yang awam ni kan, mereka kata ini mengganggu ibu-ibu yang ada anak-anak kecil nak tidur kan. Bukan semua orang sama keadaan dia kan. Jadi janganlah. Tapi itulah sebahagian orang dikata ini ada adat yang baik, tradisi ni kita perlu hidupkan balik. Ikut sunnah lah, ikut agama yang baik. Maknanya jangan kita ganggukan, jangan kita ganggu keharmonian masyarakat tu. Maknanya itulah kita kata sampai banyak kan benda-benda yang perlu diperhatikan, diperhalusikan balik. Contohnya macam penggunaan sound kan, maknanya penggunaan pembesar suara kan, memasang bacaan Quran atau zikir-zikir dipasangkan, atau ceramah agama di masjid dipasangkan speaker luar kan, yang mengganggu orang-orang yang ada urusan lain dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah kita tengok bukan tindakan macam contoh kalau kita tengok di Arab Saudi kan, orang bising kata kononnya azan, orang buat fitnah, kononnya kata azan tak boleh speaker luar. Itu semua fitnah. Azan boleh, tapi sebenarnya yang tak boleh yang digazetkan di Arab Saudi, yang baik yang kita ambil yang baik lah, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Apa yang baik betul lah kan, yang tu kes isu lama kan. Jadi kita kata yang baik kita ambil betul. Maknanya yang di syariatkan azan itu kan. Tetapi
macam baca Quran, zikir, ceramah dan sebagainya tu pasang speaker dalam je lah, kan? Speaker dalam. Ana dulu pernah pergi kat satu negeri ni, tempat negeri ni. Tapi nak buat macam mana, orang dekat negeri tu dah memang suka penceramah tu kan. Jadi kita pergi dekat pasar-pasar memang dipasang ceramah-ceramah tu kan, kuat kan. Kadang-kadang tu mengganggu kita, kan. Di negeri ni kan, pasal apa? Satu negeri kat Pantai Timur ni kan. Kalau macam pasang ceramah Tok Guru Ni Aziz ke apa tu, kita dengar pun rasa tak mengganggu lah kan. Kalau pasang macam ceramah Tok Guru Ni Aziz rahimahullah ke, sejuklah hati kita dengar kan. Ini pasang ceramah-ceramah yang kadang-kadang menjerit, kadang-kadang dengar kelak ketawa saja kan, macam apa benda ni kan, ceramah macam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia pergi pasar dan sebagainya, dia tak mau dengar pun benda tu kan. Tak payahlah pasang kuat-kuat kan. Kadang-kadang orang pasang ayat Quran, ada keyakinan kan, maknanya untuk mengelakkan mengelak keburukan dan sebagainya, dia pun pasal ayat Quran kan. Kadang-kadang benda tu perlu diperhalusi lagi tak. Sebagai seorang muslim, maknanya kita ni fa idza quri'al Quran wa idza quri'al Quran fa ansitu lahu fastami'u lahu wa ansitu, kan. Bila dibacakan Quran, kita dengar Al-Quran dibacakan, maknanya Allah perintahkan kita fastami'u, dengar, wa ansitu, dan senyap. Tapi masalahnya bila kita pasang tu tak senyap kan, tak dengar pun kan, kadang buat benda lain dan sebagainya kan, kadang-kadang mengganggu proses. Itu pun kadang-kadang perlu diperhalusi lah. Pejabat-pejabat agama kena paling kurang keluarlah kenyataan, maknanya inilah mufti dan sebagainya kena keluar kenyataan benda tu sepatutnya dielakkan lah kan. Paling kurang keluarlah kenyataan ataupun fatwa ke kan sebagainya kan. Benda-benda tu kadang-kadang mengganggu juga, mengganggu. Tapi lagi orang kata pula tak mau dengar Quran lah kan. Tak mau dengar Quran tak bagus kan, apa ni anti Quran. Itu bahaya lah. Bukan kita anti Quran, tapi waktu tu tak sesuai kan, maknanya kita nak beli barang, maknanya tapi yalah, orang akan bagi alasan macam-macam. Kata tak apa masalahnya, takkan kau tak suka dengan Quran. Tapi itulah benda tu perlu diperhalusi lagi. Kita kata yalah, itulah masalahnya bila amalan kita ni semua kita ikut emosi kita. Semua kita aku rasa macam ni, kena pasang Quran. Aku rasa kena pasang kuat-kuat bagi orang semua dengar. Tak, bukan macam tu kan. Maknanya kalau dalam masjid Nabi SAW larang berzikir untuk meninggikan suara, mengganggu orang-orang yang jemaah lain yang sedang solat, itu pun dilarang. Kiaskan dengan perkara-perkara yang lebih daripada itu kan. Jadi kita dapat berfikir dengan akal yang sempurna, dengan akal yang sejahtera yang Allah berikan nikmat akal ni. Fikirlah kan. Takkanlah maknanya di satu tempat masjid itu maknanya ataupun di penduduk-penduduk itu semua nak kita kata perlu nak dengar ceramah agama yang dipasang speaker kuat tu kan. Kadang-kadang ceramah tu kalau penceramah tu suara dia apa kita kata tak meninggi, tak menjerit-jerit tu, kita bolehlah faham kan. Kita kata sejuklah juga hati kita. Ni masalahnya menjerit-jerit, memaki hamun tu kadang-kadang tu yang menyebabkan orang lagi sakit hati. Tu pun kita kata walaupun suara dia baik, dia tak menjerit-jerit pun tetap benda tu tak diperintahkan kan. Yang maknanya pasang Quran pasang tu kan. Itu memang mengganggu. Ini apatah lagi kalau nak kejut sahur, bergendang apa semua tu. Kan? Jadi tradisi apa macam tu kan, maknanya kita kata ubahlah benda yang tak baik tu. Benda tu susahlah kalau tempat tu semua orang suka, bahayalah kan. Ni masalahnya bukan semua orang macam tu. Maknanya orang ada anak nak ditidurkan, ada anak kecil dan sebagainya kan. Kita tengok kadang-kadang malu kan. Kadang-kadang orang yang bukan Islam kan, macam Cina Raya pun dia pun tahu had dia kan. Dia pasang apa mercun tu pun sampai pukul 12 kan. Lepas pada dia hormat, dia tahu orang semua nak tidur, dia tak pasang dah. Tapi kadang-kadang setengah orang kita ni pukul sampai pukul 2, 3 kan. 4 mengganggu baby nak tidur dan sebagainya. Itu pun sebenarnya kezaliman. Itu hati-hati tu kan. Ni dekat raya ni memang kadang-kadang kita tengok benda tu memanglah kita nampak macam ni musim perayaan kan. Tapi kena, kalau kita sebagai ibu bapa kan main mercun kepada anak-anak tu, pertama membazir lah mercun tu kan. Dalam Islam kan sendiri tak diperintahkan. Tapi katakan kita berhadapan dengan jiran, tetangga yang tak faham, bahagi tahu dekat mereka tentang adab berjiran, tetangga dan sebagainya. Kita tak boleh menyakiti jiran.
tak boleh menyakiti jiran tetangga, orang sekeliling dan sebagainya. Islam ini agama yang menjaga tata susila, menjaga akhlak, menjaga kita kata hak orang lain. Jadi itu perlu digiatkan lagi kan, maknanya itu akhlak tu. Di sudut itu kan. Jadi itu semua dalam rangka kita kata kalaulah orang Islam betul-betul memahami nama Allah At-Tayyibu, yang maha baik, la yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima melainkan yang baik saja, sudah tentulah kita akan kuranglah kita dengar masalah-masalah yang berkait dengan akhlak, masalah-masalah yang berkait dengan apa yang kita sebutkan contoh-contoh tadi, daripada penceramahnya, daripada mengganggu jirannya, apa semua tu balik pada penghayatan kita terhadap nama Allah At-Tayyibu. Baik, yang kelima makna At-Tayyibu. Ni kita tutup dengan yang kelima. Makna nama Allah At-Tayyibu, yang maha baik, wa huwa subhanahu at-tayyibu fi ahkamihi al-qadariyah wal-syar'iyyah wal-jaza'iyyah fa kulluha hudan wa rahmah munazzahatun an kulli syarrin wa su'in wa zulmin lil ibad. Makna yang terakhir, yang kelima bagi nama Allah At-Tayyibu, maknanya Allah itu yang maha baik pada hukum hakamnya yang bersifat qadariyah, yang bersifat ketetapan takdir. Syar'iyah, hukum hakam yang bersifat syariat. Jazaiyah maknanya hukum hakam yang bersifat balasan. Balasan Allah pada ahli syurga, balasan Allah kepada orang yang buat baik, balasan Allah kepada orang yang berpuasa, balasan Allah, semua tu adalah tayyibun. Semua tu baik-baik belaka. Orang yang syurga, Allah Ta'ala bagi balasan dia macam ni. Orang yang berpuasa, Allah Ta'ala bagi balasan dia macam ni, khusus. Itu menunjukkan kebaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum hakam yang Allah tetapkan dari sudut qadariyah, syar'iyah, jazaiyah. Qadariyah maknanya ketetapan takdir Allah tetapkan. Syar'iyah, syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, furida alaikumus siyam, wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Maknanya ada kebaikan dalam perintah Allah. Puasa itu sendiri, kalau kita nak bincang tentang kebaikan puasa ni, sangat-sangat banyak. Dari macam-macam sudut kita boleh bincang. Kesihatannya, dari sudut mentalnya, dari sudut emosinya, dari sudut spiritualnya, dari sudut apa kita kata, mengekang nafsu syahwatnya dan sebagainya. Itu banyaklah kan. Kita selalu dengarlah tazkirah bulan Ramadan ni kan, macam-macam. Alhamdulillah, itu adalah satu kebaikan. Tayyibun, kebaikan dalam bulan Ramadan kan. Sehingga ada orang yang bukan Islam turut nak berpuasa. Dan nampak efek, kesan bulan Ramadan tu kan. Baru ni Anda pergi gunting rambut. Gunting rambut kan. Yang gunting rambut kat kawasan ni orang bukan Islam. Tapi kita saja kan. Selalu kalau selain bulan Ramadan, dia akan pasang muzik. Dia akan pasang muzik yang memang kuat sangat. Dia orang muda kan. Kedai tu orang muda. Kalau kedai orang tua tu lain sikit kan. Tapi kedai orang muda kan. Jadi pasang muzik kuat. Kebetulan kita yang dekat dengan kita malas nak pergi jauh-jauh sikit nak cari yang kedai rambut orang kita kan, orang Islam kita ni. Kalau kita nak cepat, selalu bulan-bulan lain dia akan pasang muzik tu, memang kadang-kadang tu memang pening kepada kita. Kita nak kata, kita nak suruh, kita boleh kata slow sikit je lah, itu je lah. Nak suruh tutup tak boleh lah kan. Tapi memang pening. Masuk bulan Ramadan ni tak ada. Nak bagi tahu kesan kebaikan bulan Ramadan. Padahal dia bukan Islam pun. Dan kita tak ceramah kat dia pun. Kita pergi gunting rambut tu, tak ceramah pun. Kita tak cakap apa pun. Tapi bila masuk bulan Ramadan, tak dengar. Muzik tu tak ada. Senyap. Tenang je kan. Kita pun gunting rambut, tenang. Itu nak bagi contoh, maknanya kesan kebaikan bulan Ramadan itu. Yang Allah Ta'ala tetapkan bulan Ramadan ni sebagai bulan kebaikan, bulan rahmat, bulan kesabaran, bulan pengampunan, maghfirah. Kita pun nampak kan, kebaikan, kedermawanan.
bulan yang kita kata apa, kesan kebaikan tu turut dirasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Tengok orang yang bukan Islam, dia seronok kan. Ada pernah sembang dengan seorang ni, brother ni, dia kata apa bulan Ramadan yang seronok kan, kau rasa seronok tak bulan Ramadan? Dia kata kami kita walaupun tak puasa, kita ni bukan Muslim pun, kita seronok, happy bila masuk Ramadan. Sebab apa? Sebab dia kata bazar Ramadan banyak banyak pilihan makanan yang tak ada dalam bulan lain kan. Tolak tepilah tentang membazir apa semua tu kan. Tapi ala kulihat, nampak tak kesan, bagaimana kesan yang Allah Ta'ala jadikan pada bulan Ramadan. Salah satu bulan Allah yang Allah fardukan puasa pada orang Islam, tetapi kesan kebaikan tu subhanallah. Kan? Ada orang yang bukan Islam juga, dia bagi tahu kan, maknanya bulan Ramadan dia pergi ambil bubur lambuk kan, dia kata masjid kan, tak ada tanya ke apa, masjid bagi kan. Bahkan orang yang bukan Islam pun dapat je bubur lambuk, dia kata kan. Dia kata oi, very happy dia kata kan, dapat bubur lambuk kan. Kita macam tu, sebab tu kita tak boleh remehkan kebaikan walaupun sedikit kan. Simple, bubur lambuk, tapi kau bagi dekat orang bukan Islam, dia happy. Kan? Dan kita tak tahu kita kata pembukaan Allah terhadap hati-hati hamba-Nya. Allah membuka hati-hati manusia melalui apa? Kita tak boleh remehkan. Kadang-kadang kita senyum dekat orang kan. Kita senyum dekat orang, ada kesan. Kita bagi tolong infak pada orang yang susah. Orang yang tak susah pun diberi, dapat bubur lambuk kan. Happy. Jangan kita remehkan. Maknanya ditambah lagi masuk bulan Ramadan ni, lagi kita kena kejar kebaikan. Kita kena pemurah, kita kena kedermawanan, kita kena tahap lebih tinggi. Maknanya itu contoh kan, maknanya kebaikan tayyibun. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Antaranya adalah hukum hakam syariat yang Allah tentukan, tetapkan. Tengok bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, kesan kebaikan tu dirasai even pada orang bukan Islam. Orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang kafir pun dapat rasa. Sampai ada orang-orang yang bukan Islam pun yang dia berpuasa ke. Itu sampai tahap maknanya dia orang pun tengok puasa ni bagus lah. Baguslah puasa ni. Kita asyik makan je kan. Dalam 11 bulan tu kita asyik makan saja. Jadi ada satu bulan yang kita tak boleh makan. Bukan tak boleh makan langsung kan. Tak boleh, kita kena tahan daripada fajar, daripada subuh sampailah ke maghrib. Menahan daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kata ni bagus. Sebenarnya memang faedah puasa ni memang dalam tamadun-tamadun, dalam agama-agama sebelum kita memang dimaklumi. Tetapi tengok agama Islam ni yang paling sempurna, yang paling baik, sebab dia membawakan hukum hakam yang terbaik sekali. Terbaik. Sebab apa? Datang daripada Tuhan yang maha baik. Maknanya kita puasa, tengok, ada waktu yang tertentu. Kemudian ada perkara yang kita boleh buat dan ada yang tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kemudian berpuasa kita tak sama macam puasa umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dia berpuasa macam ada yang tokok tambahan. Kalau kita buka dalam tafsir-tafsir para ulama, kitab-kitab tafsir, pada tafsir ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tu, kita akan tengok pendapat ulama tentang macam mana contoh-contoh puasa umat-umat terdahulu kan. Mereka tokok tambah asalnya 30 hari, kemudian tok imam ataupun paderi ataupun ulama mereka tu dia bernazar, kalau dia sihat, dia sakit kan, kalau dia sihat dia nak tambah 10 hari lagi. Jadi bid'ah kan. Tapi agama Islam Allah Ta'ala cantik, Allah Ta'ala susun, maknanya dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW, tengok, siapa pun tak boleh tambah. Bila kata puasa bulan Ramadan 30 hari, 29 hari, satu bulan saja, tak boleh tambah 10 hari lagi ke. Tak. Datang puasa sunat 6 Syawal, itu pun bukannya wajib, diberikan pilihan. Nampak cantik kan? Cantik susunan tu. Cantik susunan. Sya'ban digalakkan untuk berpuasa. Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban kerana nak melatih, antara faedahnya melatih untuk orang untuk apa kita kata, untuk menyambut bulan Ramadan tu kan, maknanya untuk sebagai nafilah, sebagai amalan sunat sebelum masuk bulan Ramadan. Sya'ban tu dah start dah puasa kan.
puasa sunat. Boleh masuk Ramadan dia tak terkejut. Nanti puasa 6 kan. Sama juga raya tu, kita raya apa-apa, raya makan, jangan tak makan. Diharamkan berpuasa pada hari raya. Tapi tengok lepas raya tu dah start dah puasa balik 6 hari untuk kita bagi tak terkejut balik. Maknanya tak, kalau kita makan saja kan. Tapi diberikan kelonggaran, boleh untuk berpuasa bukan secara berturut. Tapi yang penting dalam bulan Syawal. Ada ganjaran dia lagi. Cantik sangat agama kita ni. So kalau kita perhati betul-betul, sangat-sangat cantik dalam nak mengawal nafsu, dalam nak mengawal kesihatan, nak menjaga kesihatan dan sebagainya. Itu faedah-faedah duniawiyah pun banyak, faedah ukhrawiyah lagi banyak. Sebab itu kita kata itulah agama kita. Yang itulah yang kita kena cerita dekat orang bukan Islam. Dakwah kepada mereka kan. Maknanya kalau dia dah start berpuasa tu, maknanya ada orang bukan Islam yang start berpuasa kan, maknanya kita boleh cerita kat dia lebih lagi. Bukan kata faedah sihat tubuh badan saja, faedah selamat di dunia dan akhirat. Faedah selamat, tidak kekal dalam neraka, masuk ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab pun boleh dapat kalau kita mentauhidkan Allah. Itulah peranan dan tanggungjawab kita lah sebagai apa? Orang Islam, dakwah kan. Kita tak mampu tunjukkan akhlak yang baik, kerana Allah itu maha baik dan tidak menerima melainkan kebaikan. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi lah. Kongsikan perkara-perkara yang baik, kebaikan. Jangan kita jadikan bulan Ramadan ni jadi terbalik pula kan. Jadi kita gosip-gosip, kita bergosip, kita bercakap benda-benda yang tidak baik, mengumpat dan sebagainya. Itu tidak boleh mengurangkan, itu boleh mengurangkan pahala puasa kita. Jadi kita sama-sama pakat-pakat beringatlah kan. Maknanya nak cerita tentang orang, nak cakap pasal orang pun kena tengoklah, kena beringat, jangan sampai terjebak dalam perkara-perkara yang bentuk ribah, namimah, mengadu domba, memfitnah dan sebagainya. Itu sekarang berlawanan dengan sifat agama kita dan nama Allah itu sendiri At-Tayyibu. Kerana kita adalah hamba bagi Allah At-Tayyibu, yang maha baik. Dan penutupnya, jadi penutupnya kita nak tengok keagungan. Keagungan makna nama Allah At-Tayyibu, maknanya Allah Ta'ala, kesimpulannya Allah Ta'ala ni tayyibun alal itlaq fi jami'il wujuh. Allah Ta'ala itu maha baik pada segenap sudut, segenap perkara. Wal i'tibarat, dan juga segenap i'tibarat, maknanya apa sahaja yang kita ibaratkan tentang Tuhan kita, semuanya sangat baik. Fa kullu ma yusamma, setiap apa yang kita namakan kepada Allah, wa yusafu bihi ta'ala tayyibun, dan apa yang disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifatnya semuanya baik-baik belaka. Dan bila kita faham Allah itu tayyibu, at-tayyibu maha baik, maknanya la yasduru anhu illa tayyib. Tidak datang, tidak keluar daripada Allah perintah, perkataan, larangan dan sebagainya melainkan baik-baik belaka. Maknanya kita yakin apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, syariatnya, undang-undangnya, hukum hakamnya, perkataannya, perintahnya, larangannya, apa yang dia cinta, apa yang dia larang, apa yang dia benci, apa yang dia suka, semuanya baik belaka. Wala yas'udu ilaihi illa tayyib, dan tidak akan terangkat amalan kita kepada Allah melainkan yang baik sahaja. Melainkan yang baik saja. Dan tidak dekat seseorang itu kepada Allah melainkan kebaikan. Melainkan dengan kebaikan. Tak ada orang yang boleh dekatkan dirinya dengan Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan keburukan. Tak boleh. Mesti perkara yang baik sahaja. Apa yang baik itu adalah apa yang Allah tetapkan kebaikannya dalam Quran dan Sunnah. Dan yang bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala dah bagi kepada akal fikiran kita, yang tidak bercanggah dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kita dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri ada pemikiran yang Allah perintahkan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, supaya kita berfikir, supaya kita menggunakan akal fikiran kita, berfikir dalam kerangka yang dibenarkan oleh syariat. Semuanya baik. Dan perintah untuk kita makan benda yang baik, semualah fakulluha tayyibah. Apa sahaja perintah syariat, Allah suruh kita tutup aurat, maka itu semua baik. Allah suruh kita jaga pandangan, baik. Allah suruh kita berpuasa pada bulan Ramadan, baik. Walaupun kita kadang-kadang tak tahu apa hikmah aja, tapi tetap semuanya baik. Nabi SAW suruh kita segera berbuka puasa, baik. Nabi suruh kita melewatkan sahur, baik.
Semuanya baik-baik belaka. Itulah yang dimaknakan dengan makna apa? Kita kata apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan sebab itulah Allah Taala meletakkan penamaan kebaikan itu, tayyibu tu, dengan nama-nama Allah itu, Allah letakkan juga penamaan itu kepada orang-orang beriman. Dan di kalangan lelaki dan wanita Allah kata at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Dalam surah An-Nur ayat 26 contohnya kan, Allah Taala menggunakan istilah tayyib itu, kebaikan tu, pada orang beriman, lelaki dan perempuan. Orang beriman, orang-orang yang baik di kalangan wanita itu untuk orang-orang yang baik di kalangan lelaki. Orang-orang yang baik di kalangan lelaki itu untuk orang-orang yang baik di kalangan wanita. Mereka itu adalah orang yang disucikan oleh Allah, mubarrauna mimma yaqulun, dimurnikan. Ini ayat ni turun tentang apa dia, hadisul ifk, maknanya fitnah ke atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Allah bebaskan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Ummul Mukminin, dan demikianlah sifat orang-orang beriman. Dan terakhir, contohnya Allah Taala, Nabi SAW sebutkan tentang wala khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Contohnya kebaikan juga, maknanya tentang haruman yang datang daripada apa kita kata bau mulut orang yang berpuasa itu, atyabu indallah, sangat baik di sisi Allah, sangat wangi di sisi Allah. Tu maksudnya sangat harum di sisi Allah, min rihil misk, berbanding daripada bau kasturi di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Bukan. Kita memanglah kan. Sebab tu Ibnul Qayyim bahaskan dalam hadis ni kan, ada orang yang petikai kan, dia kata hadis ni bercanggah, dia kata. Pasal dia pakai akal dia. Dia kata aku duduk sebelah orang puasa, mulut mereka busuk. Tapi dalam hadis kata wangi di sisi Allah. Engkau yang tak faham. Ini hadis ni kita kena perbetulkan. Wangi di sisi Allah. Tapi di sisi makhluk memang kita tak ada lah bau wangi kan. Memang bau mulut, bau busuk. Kita pun kadang-kadang tak selesa kan. Tetapi di sisi Allah wangi. Atyabu indallah min rihil misk. Jadi Allah Taala, kita tak boleh relatekan Allah Taala dengan hukum hakam fizik yang ada pada makhluk. Allah Ta'ala, boleh ke kita tentukan bau macam mana Allah suka? Tak boleh kan? Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Kita bau yang, kalau kita kat dunia ni kan, kita bau minyak wangi kan, ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Berbeza-beza. Ada orang dia bau minyak kalau minyak orang panggil apa? Ambar ke apa tu kan, gaharu ke apa, dia tak boleh. Dia kata pening kepala. Tapi ada orang suka. Berbeza kan. Itu di antara makhluk dengan makhluk pun berbeza. Dengan Allah lagi dah tak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebab tu hadis tu kita kena faham kan. Maknanya memang di sisi Allah wangi. Mulut orang yang berpuasa ni memang wangi di sisi Allah. Sebab itulah ulama istinbat, maknanya sebahagian ulama istinbat maknanya apa? Dimakruhkan untuk berkomor ataupun untuk menghilangkan bau. Maknanya menggunakan siwak ke dan sebagainya kan, dimakruhkan sebahagian pendapat ulama. Tapi bukan menafikan keharusan untuk siwak. Keharusan kan. Jadi kalau kita ada kalau kita faham hadis ni, tak ada isu lah. Tak ada isu kita kata duduk sebelah kawan kita bau busuk dan sebagainya. Tak. Mulut tu kan. Kalau kita faham, tak ada isu. Tapi orang tak faham tu lah. Orang yang tak faham tu yang kita dan juga kita memanglah kalau kita ini khusus untuk orang yang berinteraksi dengan ada interaksi dengan orang lain. Maknanya kalau kata boleh tak dia untuk dia berkomor ataupun dia gosok gigi ke, contohnya macam dia nak ada interaksi dengan contohnya orang yang berniaga kan, klien ke apa ke, ataupun mesyuarat ke apa, dia kata supaya tak takut orang bau mulut dia tu busuk kan, boleh tak? Harus. Maknanya dia pergi gosok gigi ke, ataupun komor ke, ataupun gosok gigi atau siwak dan sebagainya, yang hukum seangkatan harus untuk dia menghilangkan orang panggil kemudaratan pada orang lain, itu harus. Tetapi kalau kita dah tak ada
urusan dengan orang lain kan, biarkan je lah. Kan, biarkan je lah kalau tak ada urusan dengan orang lain lah. Jadi selalu bila bulan puasa memang akan bau lah. Sebab kita tak makan kan. Dan kita senyap dan sebagainya. Ataupun kita makan. Tetapi kita kena ingat, atyabu indallah. Dia bukan indan nas. memang manusia kalau kita memang busuk lah. Kita akan bau tak sedap lah kan. Tetapi di sisi Allah. Kan? Di sisi Allah. Itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah ada ulas hadis ni panjang lebar dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Dan anda dah bahaskan pada di media sunnah kelas kita dah berlalu lah dalam isu ni. Wallahu taala a'lam. Baik. Samarat yang terakhir, yang penutupnya, samarat, buah hasil, kesan kita beriman dengan nama Allah At-Tayyib ini maknanya apa? Apa yang kita perlu lakukan? Apakah tindakan kita? Apa kesan bila kita beriman dengan nama Allah At-Tayyibu? Hendaklah bagi orang beriman dia sentiasa berusaha untuk mensucikan batinnya daripada dosa-dosa, daripada kesyirikan, daripada bid'ah, daripada maksiat, dan juga menyucikan zahirnya, dari maksudnya akhlak, perbuatan dia, tutur kata dia. Dan hendaklah seorang muslim, seorang mukmin dan mukminat sentiasa mencari rezeki dan harta yang halal, pada makanan dia, pada pakaiannya, sentiasa mencari perkara yang halal, yang baik. Dan hendaklah dia sentiasa melazimi perkataan-perkataan yang baik. Al-Quran, As-Sunnah itu yang paling baik sekali. Melazimi perkataan-perkataan yang baik, dan amal-amal soleh yang baik dan sebagainya. Itulah sebenarnya kesan, samarah, hasil yang kita nak bila kita beriman dengan nama Allah At-Tayyibu. Kita jaga makanan kita, makan makanan yang baik-baik, halal yang halalan tayyibah, bukan sekat halal saja tapi baik-baik, tak ada unsur-unsur syubhat. Cari rezeki yang halal, jangan cari rezeki yang haram. Jangan kita kata bersubahat dengan benda-benda yang ada syubhat, ada keraguan dan sebagainya. Tak cakap melainkan benda yang baik, tidak menghadiri majlis melainkan majlis yang baik-baik, tidak bersahabat melainkan sahabat-sahabat yang baik, memberi nasihat. Semua itu dalam rangka samarah, kesan, hasil kita beriman dengan nama Allah At-Tayyibu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukup setakat ini. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan masuk nama barulah. Kita selesai membahaskan nama Allah At-Tayyibu yang maha baik. Pada dua sesi lah sebelum ini dengan sesi ini. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai hujah yang akan membela kita di hadapan Allah Ta'ala kelak, bukan mendakwa kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Memberkati majlis ilmu kita ini sesuai dengan keberkatan bulan Ramadan, menjadikan kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan kebaikan, melaksanakan kebaikan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bulan keberkatan, bulan pengampunan, dan menambahkan lagi semangat kita untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, mengejar keampunan Allah, menjauhi perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala dalam bulan Ramadan, puasa kita dan sebagainya. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.